Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam satu forum ilmiah bagi berkongsi pandangan dan maklumat terhadap suatu topik pada masa kini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas sedikit tentang tajuk forum kita pada hari ini. Topik forum kita pada pagi ini ialah ilmu dan adab seiring sejalan. Apakah yang dimaksudkan tentang ilmu? Dari perspektif Islam, ilmu merupakan suatu himpunan pengetahuan manusia hasil usaha pemahaman manusia yang lengkap, merangkumi semua aspek yang berkaitan dengan sesuatu yang dikaji dan diselidik, sehingga dapat memberikan keyakinan di hati untuk mengamalkannya dengan benar. Ilmu boleh membawa kemudahan dalam kehidupan kita kerana dengan ilmu kita dapat maju ke hadapan dan dapat menyelesaikan masalah dengan penuh keyakinan. Dalil mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu adalah fardu bagi setiap orang Islam. Tetapi untuk menimba sesuatu ilmu, hadirin sekalian pasti bertanya, apakah tujuan sebenar kita menuntut ilmu? Dan apakah ada adab untuk menuntut ilmu? Persoalan ini ialah kunci utama forum kita. Sebelum kita memulakan perbincangan tajuk ini dengan lebih mendalam, saya ingin memperkenalkan 3 orang ahli panel kita pada hari ini kepada anda semua. Baiklah, bersama saya ialah saudari Nurul Nazirah yang merupakan ahli panel kita yang pertama. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Seterusnya, ahli panel kita kedua ialah saudari Syafiqah Anati. Apa khabar saudari? Khabar baik. Alhamdulillah. Dan akhir sekali, ahli panel kita yang ketiga pada hari ini ialah saudari Nur Munawarah. Apa khabar saudari? Assalamualaikum moderator. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada ahli panel pertama kita. Pada pendapat saudari Nazirah, apakah ada adab menuntut ilmu dari sudut Islam? Persilakan saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas persoalan tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, adab menuntut ilmu yang paling utama adalah berniat ikhlas. Ini adalah salah satu kewajipan ke atas setiap Muslim untuk memastikan niat ketika menuntut ilmu ikhlas kerana Allah dan bukannya untuk mencari habuan dunia. Hal ini kerana Rasulullah SAW pernah memberi amaran yang mana Allah akan menyediakan tempat di dalam neraka bagi mereka yang menuntut ilmu untuk kesenangan. Kita sering terlupa bahawa ilmu yang dipelajari bukan untuk mendapatkan kedudukan, tapi adalah untuk menjauhkan kita daripada kejahilan. Jadikanlah diri kita sebagaimana padi yang mana semakin berisi, semakin tunduk ke bumi kerana rendah diri. Ingatlah bahawa orang yang benar ikhlas akan mampu memiliki sifat terpuji. Maksud firman Allah dalam ayat 235 surah Al-Baqarah. Dan ketahuilah bahawa Allah mengetahui apa yang tersemat dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seterusnya juga, kita perlu menjauhi pertengkaran dan perbantahan semasa menuntut ilmu. Tidak kira antara guru dan rakan-rakan. Perbuatan ini perlu dielakkan kerana ia tidak mendatangkan sebarang kebaikan, malah membuatkan kita saling bermasam muka atau tidak bertegur sapa. Kita tidak boleh memarahi atau membantah segala arahan yang telah diberi oleh guru kerana mereka adalah seorang pendidik yang inginkan terbaik buat para pelajar mereka. Sebagaimana yang kita ketahui, tiada seorang guru yang ingin melihat anak muridnya yang gagal dalam kehidupan. Justru itu, kita perlulah sedaya upaya berusaha untuk tidak melakukan pertengkaran dan perbantahan. Jika berlaku, selesaikanlah dengan cara yang betul. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran ada ilmu yang utuh lagi berisi. Seterusnya, ilmu membawa pelbagai kebaikan dalam kehidupan manusia. Justru, saya ingin bertanya soalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah contoh adab lain dalam menuntut ilmu? Pendapat saya, adab-adab menuntut ilmu seterusnya yang kita perlu amalkan
adalah tekun berusaha dan bertawakal. Sebagai contoh, kita perlu sentiasa berusaha dalam pembelajaran tanpa menurut keadaan dan masa dengan menghindari perasaan malas dan mudah jemu dengan buku pengajian. Hal ini dapat diatasi dengan membaca nota-nota kecil atau buku-buku yang kecil dan ringan ataupun mendengar kaset ceramah agama yang berbahasa Melayu dan sebaik-baiknya berbahasa Arab. Perkara ini mampu melembutkan hati kita kerana setiap yang menjauhi nasihat ataupun tazkirah diri ditakuti Allah akan mengeraskan hatinya sebagaimana firman Allah dalam ayat 5 surah As-Saff yang bermaksud, dan ingatlah ketika mana Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku sedangkan kamu mengetahui bahawa aku ini adalah utusan Allah kepadamu?" Maka tatkala mereka buat indah tak indah sahaja, lalu Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ayat ini walaupun menceritakan umat Nabi Musa, tetapi peringatannya terus kekal hingga sekarang untuk kita sama-sama ambil iktibar dan pengajaran daripadanya. Kita juga hendaklah mewujudkan suasana sekeliling, terutamanya di rumah, dengan budaya ilmu, bukannya dengan budaya yang dipenuhi dengan cara yang mewah dan kesenangan serta hiburan yang boleh menghilangkan perasaan semangat untuk menambahkan ilmu dan pengetahuan. Akhir sekali, kita hendaklah mencontohi ulama-ulama silam yang mana mereka belajar dengan keadaan susah tetapi tekun, yang mana mereka sentiasa berada dalam suasana pembelajaran bukan mewah dan penuh dengan kesenangan yang menyebabkan kehilangan rasanya bersungguh-sungguh untuk belajar. Di samping itu, kita mestilah bertawakal kepada Allah agar kejayaan diimpikan akan menjadi milik kita. Tawakal yang dilakukan mestilah mencukupi syaratnya, iaitu berusaha, tekun, yakin, tidak mudah berputus asa dan menyerah keputusan kepada Allah sepenuh hati. Terima kasih kepada panel kedua kita kerana memberikan penerangan yang amat bagus sekali. Bagaimana pula pendapat ahli panel ketiga? Terima kasih kepada moderator dan ahli panel yang lain kerana mengizinkan saya memberikan pandangan saya pada malam ini terhadap tajuk ilmu dan adab seiring sejalan. Pada pendapat saya, dalam menuntut ilmu, kita mestilah menjauhi maksiat dengan cara menghidupkan budaya amar makruf dan nahi munkar dalam diri dan masyarakat sekeliling mengikut kemampuan kita yang ada. Perkataan amar makruf nahi munkar merupakan peristilahan daripada bahasa Arab yang membawa maksud mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini kerana sesungguhnya ilmu itu adalah nur cahaya yang suci, yang mana ia tidak dapat diperolehi jika diri kita sentiasa disaluti dengan najis-najis dosa dan kegelapan dalam hati. Oleh itu, cubalah sedaya upaya dalam menghindari kehendak nafsu kita dengan menutup segala jalan menuju ke arahnya. Antara perkara yang boleh kita lakukan dalam menjauhi maksiat ketika menuntut ilmu ialah tidak menonton perkara yang tidak berfaedah seperti filem pornografi, kerana melihat sesuatu yang lucah tidaklah membawa kebaikan, sebaliknya hanya melemahkan ingatan dan kecergasan fizikal. Di zaman sekarang, ramai orang terutamanya golongan orang muda memandang maksiat yang kecil seperti maksiat mata, mulut, telinga dan pergaulan antara lelaki dan perempuan yang halal berkahwin hanya suatu perkara yang biasa dan dirasakan ianya bukan maksiat, atau erti kata lain mereka sedang menjadi seseorang berfikiran terbuka. Oleh hal yang demikian, mereka hanya menganggap dosa yang besar itu seperti berzina, mencuri, membunuh orang dan lain-lain itu sahaja sebagai maksiat yang perlu mereka jauhi sewaktu menuntut ilmu. Walhal mereka terlupa bahawa dosa yang kecil jika dibuat berterusan juga akan menjadi dosa yang besar. Izinkan saya mencela panel 3. Silakan panel kedua. Kita juga wajib menjaga kehormatan diri sendiri dan juga orang lain. Hal ini akan membawa kepada keredaan Allah dan manusia lain kepada diri kita. Hanya orang yang kehidupannya dicucuri keredaan Allah sahaja yang akan merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan. Manakala kepada mereka yang jauh daripada rahmat Allah, hidup mereka dipenuhi dengan perkara yang kurang baik dan derita.
Antara perbuatan yang sering dilakukan oleh kita adalah mengumpat. Perbuatan ini dikaitkan dengan memakan daging saudaranya yang telah mati. Perkataan ini di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Oleh itu, jagalah kehormatan antara satu sama lain agar mendapat keredaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih panel ketiga dan panel pertama dengan hujahnya yang amat bagus sekali. Soalan saya kepada panel kedua, adakah doa dan keredaan ibu bapa juga merupakan salah satu adab-adab dalam menuntut ilmu? Betul, doa dan keredaan ibu bapa adalah salah satu adab menuntut ilmu. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa menjaga perasaan kedua-dua ibu bapa kita dan menghormati mereka dalam perkara yang tidak menyalahi syariat Islam. Analoginya, kita perlu sentiasa berhubung dengan mereka dan mengambil berat tentang keadaan keduanya serta mendoakan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Kita juga haruslah sentiasa meminta agar mereka meredai kita dan mendoakan kejayaan kita. Ingatlah bahawa keredaan Allah bergantung kepada keredaan ibu bapa terhadap kita. Firman Allah dalam ayat 23 hingga 24 surah Al-Isra' yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang daripada keduanya ataupun kedua-duanya telah lanjut usia mereka dalam jagaan kamu, maka jangan sekali-kali kamu mengherdik kepada keduanya dengan perkataan uf, dan janganlah kamu menghertak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucaplah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku semasa kecil. Apa pula pendapat kamu, saudari panel 3? Saya sangat setuju dengan hujah panel 2 di mana kita wajib menjaga perasaan kedua ibu bapa kita dalam mendapatkan keredaannya. Namun begitu, panel kedua, saya juga berpendapat bahawa kita haruslah mengamalkan segala ilmu yang telah dipelajari. Ini dapat dibuktikan dengan ulama silam sentiasa mengingatkan kita bahawa orang yang berilmu dan tidak beramal dengan ilmunya akan dihumban ke dalam api neraka terlebih dahulu daripada penyembah berhala. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan ilmu-ilmu yang diperolehi daripada orang yang telah memberikan ilmu kepada kita di dalam kehidupan seharian. Oleh itu, hendaklah kita jadikan ilmu yang telah dipelajari sebagai benteng daripada terjerumuskan kancah maksiat dan jadikanlah juga ia sebagai senjata di dalam mematahkan serangan musuh Islam, serta jadikanlah ia sebagai ubat di dalam menyembuhkan penyakit jahil di dalam masyarakat. Sebaliknya, jangan pula kita jadikan ia sebagai barang jualan untuk mengejar kekayaan dunia sementara. Pada masa kini, berapa ramaikah yang telah dihinakan oleh Allah kerana meracurkan ilmu semata-mata untuk mengaut kemewahan di dunia. Perkara inilah merupakan punca yang menyebabkan umat Islam terus mundur. Oleh itu, kita mestilah beringat dan berhati-hati mengenai perkara ini demi kebahagiaan kita di dunia sementara dan akhirat yang kekal selamanya. Begitu mudah untuk memberi nasihat dan tazkirah, tetapi begitu sukar untuk menguata dan merealisasikannya dalam kehidupan. Tanpa usaha yang bersungguh-sungguh, kita tak akan mampu melaksanakannya. Baiklah, ketiga-tiga ahli panel telah berkongsi hujah mereka dengan isi yang padat dan maklumat, tetapi sudah pastinya para hadirin sekalian mempunyai kemusykilan. Oleh itu, kita membuka sesi soal jawab daripada pendengar-pendengar sekalian. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atira Najwa binti Rosnai. Saya ingin bertanya, mengapakah saudari panel ketiga memberitahu bahawa orang yang tidak beramal dengan ilmunya akan dicampak ke api neraka terlebih dahulu dari orang yang sembah berhala? Bukankah mereka yang sembah berhala adalah secara terang mereka adalah kafir, namun mereka yang berilmu pula adalah Muslim sejati? Terima kasih kepada saudari Atira Najwa kerana menanyakan soalan. Ini kerana
Orang yang menyembah berhala sudah terang lagi kan bersuluh mereka ni berada dalam orang-orang yang jahil kerana mereka masih menganggap berhala itu sebagai Tuhan mereka. Sekiranya mereka seorang yang lebih berilmu, sudah pastinya mereka tidak akan menyembah berhala. Sebaliknya mereka akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagaimana dengan orang yang berilmu tetapi tidak pernah mengamalkan ilmunya, malah dilupakan segala ilmu yang telah dipelajari? Tidakkah mereka digelar sebagai orang yang sombong dan tidak bersyukur kerana mereka diberi kepandaian, kewarasan minda dan kesucian hati yang sempurna dalam menuntut ilmu, tetapi di pengakhirannya ilmu mereka hanyalah sia-sia. Jadi kesimpulannya mereka lebih teruk dari orang kafir yang jahil kerana mereka berilmu tetapi mereka tidak menggunakan ilmu mereka. Sekian itu saja jawapan saya. Seterusnya, penonton seterusnya, adakah anda ingin bertanya? Assalamualaikum. Nama saya Nurin Liana. Saya ingin bertanyakan soalan. Berdasarkan saudari panel kedua, ada mengatakan dalam adab penuntut ilmu, kita mestilah rajin berusaha supaya Allah SWT redha dengan ilmu yang kita dapat. Justeru kehidupan kita akan menjadi lebih senang dengan rahmat dari Allah SWT. Namun begitu, ada sebahagian manusia yang tidak berusaha bersungguh-sungguh. Mereka bermalasan dalam menuntut ilmu kerana mereka merasakan diri mereka seorang yang genius. Kalau tidak berusaha pun, dia pasti akan dapat menimba ilmu dengan baik dan kehidupan mereka terus berterusan senang seolah-olah Allah tidak murka terhadapnya. Bagaimana itu saudara pandang kedua? Terima kasih atas pertanyaan yang telah ditujukan oleh saudari Nurin Liana. Ingatlah bahawa Allah telah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 44. Ketika mereka tidak mengambil pelajaran dari kemiskinan dan kesakit yang kami timpakan kepada mereka, kami uji mereka dengan rezeki yang banyak. Kami bukakan semua pintu untuk memperoleh rezeki tersebut. Hingga pada saat mereka senang dan tidak bersyukur dengan apa yang kami berikan kepada mereka, datanglah azab dengan tiba-tiba. Maka mereka lalu bingung, putus asa dan tidak mendapatkan jalan keselamatan. Ada juga pernyataan yang dapat saya ungkapkan dalam tafsir Al-Jalalain telah disebut. Ketika mereka meninggalkan peringatan yang diberikan kepada mereka, tidak mahu mengendahkan peringatan tersebut, Allah membuka kepada mereka segala pintu nikmat sebagai bentuk istidraj kepada mereka. Sehinggalah mereka berbangga berkeadaan hal itu dengan sombongnya. Kemudian kami seksa mereka dengan tiba-tiba, lantas mereka pun terdiam dari segala kebaikan. Dalam situasi yang telah diberikan oleh pihak penyataan, dapat saya simpulkan bahawa ini adalah salah satu istidraj yang berlaku jika kita bermalasan dalam menimba ilmu. Hal ini boleh menyebabkan kita mudah terpesong daripada ajaran agama dan akan timbulnya rasa sombong dalam diri atas kurniaan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Oleh itu, kita seharusnya menerapkan sifat kerajinan dalam diri untuk menuntut ilmu. Terima kasih saudari. Baiklah, ini soalan daripada saya sendiri yang ingin ditujukan kepada ahli panel ketiga. Disebabkan pandemik COVID-19 ini, kebanyakan pelajar perlu menjalankan pembelajaran secara dalam talian. Jadi, apakah ada adab semasa pembelajaran dalam talian? Terima kasih moderator atas pertanyaan tersebut. Terdapat banyak adab-adab ketika menuntut ilmu dalam talian. Sebagaimana yang kita ketahui, para pelajar banyak menggunakan apps seperti Google Meet dan Zoom semasa pembelajaran dijalankan. Jadi para pelajar perlu memastikan mikrofon laptop dalam keadaan off. Hal ini bagi memberi laluan kepada guru untuk membuat perkongsian dalam kelas. Jika para pelajar sibuk bercakap semasa guru bercakap, jadi siapa yang akan mendengar pembelajaran tersebut? Selain itu, juga pelajar perlu sertai kelas awal dan dalam keadaan bersedia. Seperti yang kita ketahui, link biasanya telah dikongsikan awal oleh guru. Jadi jangan biar guru yang menunggu kita, sedangkan masanya telah ditetapkan. Tiada adab jika kita berbuat sedemikian. Oleh itu, semua pelajar perlu sentiasa hadir ke kelas awal dan tutup mikrofon ketika dalam pembelajaran online. Baiklah, sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, saya ingin membuat
rumusan bahawa ilmu adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang agung kepada manusia sejak Nabi Adam alaihissalam lagi. Dengan ilmu, kita dapat mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih mendalam serta menjadi insan yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu adalah fardu bagi setiap orang Islam. Baiklah, masa pun telah mencuburi kita dan ini saya ingin bagi pantun kepada anda semua. Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai direnjes dipilih. Senyum-senyum, jangan tak senyum. Sudah kita di penghujung majlis. Saya mewakili majlis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan forum kita pada hari ini, sama ada secara langsung maupun tidak. Moga kita semua akan beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas kesudian semua untuk hadir memeriahkan forum kita pada hari ini, iaitu dengan bertajuk Ilmu dan Adab Seiring Sejalan. Di kesempatan ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis ini. Pergi ke dusun memetik kelapa muda si kelapa bali. Jari disusun maaf ditinta, panjang usia bersua kembali. Mari sama-sama kita akhir majlis forum pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr.